Salam hormat dan salam Malaysia Medani. Bersama saya, Bang Muazli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 7 Ogos. Para graduan yang melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi digesa untuk meneroka idea baharu dalam membantu meningkatkan lagi sumber pendapatan Sarawak menjelang 2030. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Haji Openg berkata, Sarawak memerlukan lebih banyak penganalisis data serta beberapa kemahiran lain yang dapat membantu Sarawak menuju ke arah pendigitalan. Jelasnya data sebagai minyak baharu untuk masa depan, justru beliau menyeru rakyat Sarawak untuk mempersiapkan diri bagi menceburi profesen ini. We have to upgrade our skill and use our skill to add value to our resources. We have started with our digital economy, and this become a tool for us to go forward in the green economy with sustainability as the key. Sarawak has produced biofuel now. We are producing sustainable aviation fuel from our microalgae, and I hope UTS will explore new ideas to explore our resources. Beliau memberitahu Sarawak turut memerlukan kemahiran untuk membaca dan juga melakukan pengekodan dan penyahkodan bagi menterjemah data melalui proses tersebut. Tambahnya, data adalah sesuatu yang berharga dan mesti dilindungi. Oleh itu, penganalisis keselamatan cyber turut diperlukan bagi melindungi data. Beliau yang juga Pro-Chancellor Universiti Teknologi Sarawak UTS berkata demikian semasa istiadat Convocation UTS ke-7 di Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud Sibu. Sementara itu, pembinaan Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud merupakan pengiktirafan dan sebagai mengenang jasa serta sumbangan Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak sejak dari pemula penubuhan UTS. Naib Chancellor Universiti Teknologi Sarawak, Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid berkata, ini juga turut menjadi sebagai tanda penghormatan terhadap Tuan yang terutama sebagai Chancellor UTS yang pertama sehingga ke hari ini. Datuk Dr. Khairuddin menjelaskan komitmen UTS dalam mencapai visi untuk menjadi universiti pilihan dan diiktiraf di peringkat antarabangsa terbukti dengan kesungguhan seluruh warga UTS serta sokongan padu dari kepimpinan Kerajaan Negeri Sarawak. Beliau juga memaklumkan pembinaan Dewan ini yang menelan kos sebanyak RM150 juta bermula pada September 2019 dan sepatutnya siap pada Julai 2022. Namun kelewatannya tidak dapat dielakkan berikutan daripada Perintah Kawalan Pergerakan MCO semasa pandemik COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Walau bagaimanapun, projek pembinaan Dewan ini berjaya siap pada Jun 2023 dan telah dirasmikan oleh Premier Sarawak sebelum digunakan buat pertama kalinya bersempena Majlis Convocation ke-7 Universiti Teknologi Sarawak. Tambahnya, Dewan Chancellor ini dilengkapi dengan sistem yang canggih dan hiasan dalaman yang amat menarik. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud bersempena Majlis Convocation ke-7 Universiti Teknologi Sarawak. Sarawak berminat menggunakan kaedah sanga bagi tujuan pembinaan jalan raya di negeri ini pada masa akan datang. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, penggunaan sanga merupakan hasil daripada peleburan dan penapisan biji dalam pembinaan jalan raya. Menerusi kenyataan medianya, beliau memberitahu kaedah itu dipelajari semasa lawatannya ke Jepun baru-baru ini semasa lawatan ke bahagian pengurusan pembinaan Jabatan Kemajuan Tanah Wilayah SIBA di Jepun untuk mengetahui tentang pengurusan teknologi jalan rayanya. Beliau menjelaskan penggunaan sanga dalam radius 40 km dari kilang Keluli dikabungkan dalam pembinaan jalan raya di kawasan itu. Wilayah ini mempunyai pengalaman bertahun-tahun dalam pembangunan jalan raya, khususnya dalam menggunakan produk sampingan industri kitar semula daripada penggiat industri. Dalam siri lawatan bersama delegasi dari Sarawak itu, mereka turut diberi taklimat tentang cara sanga Keluli digunakan, selain garis panduan penggunaan dan pelupusan tersebut. Beliau juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan Sarawak bersama timbalannya Datuk Majang Renggi dan Insinyur Aidil Lariwu serta beberapa pegawai kementerian itu telah bertukar pandangan dengan
dengan tuan rumah di Jepun. Dato' Ahmad Douglas Ugah menyifatkan penggunaan sanga untuk pembinaan jalan sebagai satu pengembangan yang sangat menarik. Beliau mendedahkan sebanyak 100,000 tan sanga yang dihasilkan oleh industri ferroalloy di Taman Perindustrian Samalaju di Bintulu diklasifikasikan sebagai bahan buangan. Dato' Ahmad Douglas memaklumkan kementeriannya bersama Jabatan Kerja Raya Negeri akan bekerjasama dalam rangka garis panduan penggunaan sanga sebagai bahan pembinaan jalan raya dan kawasan Samalaju menjadi perintis dalam inisiatif ini. Tindakan Sarawak mahu menyemak semula senarai penerima e-kasih di negeri ini adalah wajar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, hal ini kerana Sarawak negeri berpendapatan tinggi. Namun mempunyai penerima bantuan yang tinggi, berikutan e-kasih dijadikan platform untuk memohon pelbagai bentuk bantuan. Beliau menjelaskan e-kasih di bawah Kementerian Ekonomi dan kementeriannya hanya melaksanakan pemberian bantuan mengikut data-data yang diterima bergantung kepada kriteria diberi Kementerian Ekonomi. Kementerian memang menerima berdasarkan ada memang kita ada borang sendiri, but we cannot decide on our own because we have to talk about the whole country. Kalau kita mempunyai sistem sendiri, another tempat lagi ada sistem sendiri, maka pucat kacir lah. So ia perlu ada satu sistem yang standard dan akan dijadikan rujukan untuk kami di kementerian. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program keusahawanan wanita bangkit at KPWKM di Siburan Sirian. Amalan terbaik sistem keselamatan sosial Belanda dan Sweden boleh diguna pakai dan disesuaikan dengan perkhidmatan yang sama di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, Belanda dan Sweden menunjukkan penjajaran yang kukuh dalam dasar dan amalan untuk memastikan kesejahteraan komuniti mereka. Beliau memberitahu sistem keselamatan sosial tersebut boleh disesuaikan ke dalam perkhidmatan penyampaian kepada masyarakat Sarawak dari peringkat awal kanak-kanak hingga ke penjagaan khas untuk warga emas. Datuk Seri Fatimah berkata demikian dalam kenyataan medianya mengenai lawatan kerjanya ke Belanda dan Sweden. Tambahnya, Sarawak akan menjadi masyarakat yang semakin tua menjelang 2028. Justru pemahaman dan pembelajaran lawatan tersebut penting bagi kementeriannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta bersedia untuk warga emas yang sihat dan berdikari. Prestasi pemain badminton di Sarawak menunjukkan prestasi paling ketara berbanding tahun sebelumnya dalam persiapan menghadapi tamasya Sukan Malaysia Sukma 2024. Menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, ini merupakan komitmen tinggi daripada Persatuan Badminton Sarawak kerana kerap menganjurkan kejohanan untuk mencungkil bakat baru dan mengasah bakat lama dalam sukan ini. Kita dapat melihat dalam 1 tahun yang lepas memang nampak anjakan yang besar dan harapan kita dalam Sukma yang akan datang kita akan dapat membuat kejutan dalam sukan badminton. Tidaklah pasukan-pasukan lain melihat tim Sarawak tu tim untuk dimakan saja. This time round you can see the final just now which I saw memang bagus sekali. Atlet-atlet kita sudah meningkat naik. Beliau berkata demikian pada penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan badminton remaja Piala Premier Sarawak dan Piala Puan Sri Jumaani di Dewan Persatuan Badminton Sarawak di Kuching. Tambahnya, kejohanan sedemikian membolehkan pihak persatuan untuk mencari pemain-pemain berkebolehan untuk mewakili negeri dalam Sukma 2024 yang dijangka berlangsung di gelanggang badminton Sibu. Pasukan Kuching Badminton Cemerlang KBC muncul johan kategori Piala Premier Sarawak dan mendapat piala serta wang tunai berjumlah RM10,000. Manakala bagi kategori Piala Puan Sri Jumaani dimenangi oleh Kelab Rekreasi Sarawak Energy SERC yang membawa pulang piala dan wang tunai berjumlah RM5,000. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan komited memperkasa bakat belia di Sarawak untuk mengemudi sektor pelancongan negeri. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu memaklumkan belia memainkan peranan penting dengan mempengaruhi rakan sebaya dan masyarakat dalam memelihara warisan semula jadi serta budaya di Sarawak.
Beliau boleh menjadi pemacu perubahan yang aktif selaras dengan Matlamat Pembangunan Mampan SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menerusi Strategi Pelan Induk Pelancongan Sarawak 2035. Justru itu, Kementerian terus memperkasa bakat beliau bukan sahaja dari aspek pendidikan, malah turut merangkumi latihan untuk membina kemahiran dan kecakapan mereka. Datuk Sebastian berucap pada program Sarawak Youth Talent SYT 2023 bertemakan pelancongan bertanggungjawab dalam kebudayaan dan alam sekitar di Kuching. Sementara itu, program Sarawak Youth Talent 2023 pada tahun ini mengadakan pertandingan reka bentuk poster dan video TikTok 1 minit untuk mempromosikan dan memupuk rasa tanggungjawab komuniti dalam memelihara persekitaran pelancongan. Program ini telah menerima sebanyak 501 penyertaan daripada belia di negeri ini. Makan Tahun Perdana MTP merupakan salah satu medium terbaik bagi mengangkat tradisi dan kebudayaan kaum Kedayan agar diketahui oleh masyarakat umum. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menjelaskan pelaksanaan program tersebut akan dapat mengetengahkan adat dan tradisi budaya etnik Kedayan ke peringkat yang lebih tinggi. Datuk Seri Abdul Karim menambah, acara tersebut adalah salah satu usaha dalam melestarikan dan meraihkan kebudayaan dari segi pakaian, tradisi, makanan, permainan, peralatan tradisional agar golongan muda mengingati semula sejarah dan kebudayaan agar tidak ditelan zaman. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Tahun Perdana 2023 di Kampung Perbahanan Limbang. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Ahmad. Dr. Ripin berharap pada masa akan datang program sebegini akan dilaksanakan dengan skala yang lebih besar serta melibatkan etnik Kedayan bukan hanya dari Limbang, bahkan dari seluruh Kepulauan Borneo. Sepanjang 3 hari penganjuran MTP edisi ke-7, pelbagai aktiviti diadakan antaranya persembahan artis Kedayan, persembahan tradisi kaum Kedayan, pertandingan lagu rakyat Isai Induai, Alai Kapok, Mama Kapok serta malam kebudayaan yang menampilkan pertandingan kepala bangis dan kepala kapok. Berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 7 Ogos. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ismail dan Zaleha. Salam Malaysia Medani.